Ini juga nih. Banyak mat ni. Cukup dah ni. Keguna ni juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul amra idha syi'ta sahlah ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma astur 'auratana wa amin raw'atana Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan minha Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma inna nas'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Ustaz Syahrul Dr. Syahrul dan ya Dr. Syahrul, masya-Allah. Syahril. Terima kasih. Tukar pula. Dr. Syahril dan seterusnya yang saya hormati mereka-mereka yang berusaha untuk menjayakan program hari ini dan seterusnya, alhamdulillah, muslimin dan muslimat semua. Kaifa halukum? Apa khabar semua pagi ni? Alhamdulillah bi khair. Boleh kasih syiar alhamdulillah, tahniah. Pertama sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, kita hidup lagi deh. Masya-Allah. Dalam bulan ni saja, masya-Allah. Hak saya tahulah kematian hak berlaku amat banyak sekali. Dan yang paling saya terasa sekali, ada seorang tu umur dia 36 tahun. Umur saya 35. Dia 36. Takut saya. Jadi saya tanya keluarga dia, ada tak kesan-kesan nak tahu dia mati tu? Kata kita tak tahu pun. Subhanallah. Tak tahu mati masa bila, ya. Jadi bersyukur yang pertama sekali Allah Ta'ala bagi kita hidup dan Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita, alhamdulillah, untuk kita menambah lagi amal ibadat untuk kita menuju ke alam akhirat nanti. Sebab mati lagu mana pun wajib. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengecapi mati. Dia tak ada, Allah Ta'ala tak tengok, tak boleh ambil lagi nyawa dia ni sebab body dia gagah. Tidak. Allah Ta'ala dia nak ambil nyawa, Allah Ta'ala izin malaikat ambil. Maka minta Allah Ta'ala panjang umur kita semua dengan penuh kesihatan, dengan penuh amal ibadat, dengan penuh keberkatan hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Pada hari ini saya diberi tajuk yang diberi kepada saya, kewajipan berpuasa. Alhamdulillah, saya rasa ada tak di antara kita hak tak tahu puasa tu wajib, boleh puasa ni. Kalau tak tahu, saya kena kecek lah pasal kewajipan tu. Tapi saya rasa semua tahu belakang dah. Jadi ada beberapa tajuk penting yang kita akan bincang pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini, masya-Allah, saya sapa lewat 2 minit, ya. Jadi amat rusing sangat. Dan dalam kepala saya terbayang, ya, mungkin ahli jemaah ramai-ramai duk cokoh nguak kali tunggu saya, ya. Apabila masuk dewan, alhamdulillah, seorang pun tak ada dalam dewan, ya. Alhamdulillah. Jadi tak ada masalah. Untuk lain kali, insya-Allah kita sama-sama mari awal. Dan saya tahu orang yang mari lewat tu mesti ada urusan. Tak, kita tak mari lewat dengan sengaja, ya. Alhamdulillah. Hari ni saya nak bincang sikit dak. Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan.
dan kita menghayati bulan Ramadan, dan kita tahu ganjaran-ganjaran di bulan Ramadan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran-ganjaran bagi mereka yang berpuasa, semua kita tahu deh. Tapi apakah sebab nombor satu sekali yang menyebabkan kita tahu, kita mendalami, kita menjiwai apa sahaja yang Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, yang mana kita wajib bersyukur? Ada satu benda, dialah punca utama sekali bagi seluruh amalan yang kita buat, yang mana kadang-kala kita tak terasa, yang mana kadang-kala nikmat yang Allah Ta'ala bagi tadi kita tidak bersyukur, dan kadang-kala kita tak rasa kita seorang yang mana Allah Ta'ala telah bagi kepada kita nikmat tadi. Nikmat apa? Ialah Islam. Disebabkan Islam lah kita ada iman. Disebabkan iman lah kita ada ihsan. Ihsan, apa dia? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tahu dah ahli Jumaat semua, kita sekarang ni setiap amalan yang kita buat, setiap janji-janji Allah yang Allah Ta'ala sebut bagi tahu kita, kita tak pernah tengok pun. Tapi apa kita percaya tak, kita tak nampak benda tu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir dia, Allahu akbar, bersyukurlah ahli Jumaat semua, sebutlah alhamdulillah. Allah Ta'ala takdirkan kita seorang muslim. Sekali tu yang menyentuh hati saya, ya. Saya balik solat subuh, lewat sikit hari tu ke rumah. Jadi dekat Bilion, ada satu, tak ingat dekat kawasan mana, saya berhenti kereta. Tiba-tiba saya terpandang ke belah kiri, saya nampak Cina, ya, Cina dia pegang sate apa dah? Tu dia pegang lidi dia tu, duduk depan tokong. Saya perhati, Allahu akbar. Tak ada beza aku dengan dia. Tak ada beza aku dengan dia dari segi manusia. Yang membezakan saya dengan dia, Allahu akbar, Islam. Kalau Allah Ta'ala takdir kita, na'udzubillahi min dhalik, lahir bukan seorang Islam, dapat tak kita menghayati apa yang Allah Ta'ala bagi tahu? Ada tak? Allah Ta'ala kata azab hari kiamat nanti. Setara kita orang Islam pun ramai lagi hok tak rasa azab Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nak balas bagi mereka yang buat maksiat. Ada kita rasa? Apabila Allah Ta'ala sebut, membuatlah amalan soleh, aku akan hadiahkan kepada kamu semua syurga. Ada kita nampak syurga? Bersyukurlah. Sebab nombor satu sekali ialah Islam. Dengan Islamlah kita dapat iman. Dengan imanlah insya-Allah kita akan dapat ihsan. Selepas adanya Islam, kita akan faham melalui iman dan ihsan kehebatan Ramadan. Kalau tanpa Islam, tanpa iman, tanpa ihsan, kita tak akan dapat bayang hidayah, bayangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua, kita tak akan nampak. Ingat baik-baik, bagi siapa yang bertaubat, Allah Ta'ala akan bagi syurga. Contoh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu untuk mencari keampunan daripada Rabbmu, sebab syurga yang Allah Ta'ala nak hadiahkan kepada kita semua, luah dia selangit, langit bumi luah. Bapa kita percaya, kita tak nampak pun, kita tak pernah nampak pun, dan kita tak percaya kita tak pernah nampak dan kita tak pernah rasai. Apakah yang menyebabkan bila Allah Ta'ala sebut ayat tu kita rasa takut, kita rasa nak pada syurga, kita rasa takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nombor satu ialah Islam. Dari Islam itulah dia berpecah habis. Rasa tawakal pada Allah, rasa takut pada azab Allah, rasa nak bertaubat dengan setiap dosa yang kita buat, dan banyak lagi perkara-perkara Masya Allah yang mana kita rasa dalam hati kita apa yang Allah Ta'ala beritakan kepada kita dengan syurga, kita yakin dan kita rasa nak buat. Tapi pernah ke tak kita tiap-tiap hari bangun, apabila kita pergi masjid, ada tak kita sebut
Ya Allah, Alhamdulillah. Ada tak kita rasa? Kadang-kadang kita pergi semaya, kita tak rasa kita seorang Muslim. Apabila kita sapa di masjid, ada tak kita rasa aku sedang menuju ataupun aku telah sampai di satu rumah, iaitu rumah Allah Ta'ala. Yang mana rumah Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allah Ta'ala pilih untuk orang masuk rumah Allah Ta'ala. Bukan semua orang. Apabila kita masuk masjid, kita sembah, hak nampak ke tu? Allah Ta'ala kita tak nampak. Tapi macam mana kita boleh sembah? Dan bila kita khusyuk semaya, bila kita baca ayat azab, kita menangis. Dia ke Islam je. Bila ada Islam, ada iman. Ada iman, ada ihsan. Ada benda ni lah yang menyebabkan apabila disebut ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, diberi berita-berita baik, kita rasa kita dapat menjiwai. Ya. Bulan Ramadan. Dan kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Di sini cuba kita perhati tak? Di antara sebab-sebab, di antara sebab-sebab yang mana dengan Islam, iman, ihsan, kita buat amalan-amalan yang mana amalan yang pelik. Tapi disebabkan Islam, disebabkan iman, disebabkan ihsan, kita buat. Kita buat amalan tadi. Islam, iman, ihsan. Kalau tak ada Islam, mungkin orang kata bodoh buat kerja. Maaf lah ya. Contoh, berpuasa. Tak pelik kau kita sanggup melaparkan diri kita, bersahur lepas sahur, puasa sapalah ke maghrib. Ya, sampai ke maghrib kita berpuasa. Kita menahan lapar untuk siapa? Kita menahan lapar untuk siapa? Kita sebut kerana Allah. Apa kita takut pada Allah? Apa yang menyebabkan hati kita ni rasa takut pada Allah? Adakah kerana kita ni pernah tengok utuhnya langit? Adakah kita pernah tengok Allah Ta'ala? Jom. Nombor satu sekali, sebab Islam lah. Sebab hidayah Allah Ta'ala lah. Tidakkah menjadi satu nikmat yang paling besar? Nikmat yang paling besar ialah Islam. Tanpa Islam, tak ada Ramadan, tak ada bulan Ramadan, tak ada tahajud, tak ada solat. Tapi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi nikmat kepada kita Islam. Dengan sebab Islamlah timbulnya iman, dengan sebab imanlah insya-Allah timbulnya ihsan, dan keseluruh amalan-amalan yang kita buat seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat juzuk yang ke-27, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya Allah, Engkaulah telah menciptakan aku ya Allah, dan tugas aku wahai yang maha pengasih, yang maha pemurah, tugas aku untuk aku beribadah, untuk aku buat segala yang kamu suka ya Allah. Semua perasaan yang main dalam hati kita tu kalau bukan Islam, mustahil. Mustahil. Sebab gini, saya pernah sekali tu saya berjumpa dengan ada seorang, dia ni tugas dia basuh tandas di tempat saya belajar dulu. Jadi dia ni Kristian, tapi nama dia Yaqub. Ya. Jadi saya tanya dia, "Mu satu hari nanti mu nak pergi mana?" Dia kata, "Mati ya." Mati nanti mu akan diseksa dalam kubur kalau mu tak ada amalan. Dia tanya saya, "Mu tahu mana kena seksa? Mu tengok mu masuk kubur dah?" Sudah nak jawab kan saya. Dia tanya saya, "Mu kata dalam kubur kena seksa, mu mati dah ke?" Dia tanya saya. Sudah kali ni tak mati lagi saya. Pak mu tahu kan? Saya kata Allah Ta'ala bagi tahu. Mu percaya pada Allah Ta'ala, mu pernah tengok ke Allah Ta'ala tu? Subhanallah. Soalan-soalan yang mengejutkan saya. Tapi takdir Allah Ta'ala, saya nak tunggu ni, peluang nak jawab ni. Tiba-tiba bagi ilham, Allahu Akbar, saya jawab ke dia. Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita. Dia tanya saya pula, "Mu tahu mana Tuhan ciptamu?" Saya tanya dia balik, Kalaulah dia mu basuh tandas, selepas kamu basuh tandas, mari sore dia kata, tandas basuh dah. Tiba-tiba tanya dia, masa orang basuh tandas tu mu nampak tak? Tak nampak. Lepas tu, mu wahai pembasuh tandas tadi, kalau ada orang kata mu tak basuh tandas, lepas tu aku jawab,
Sebab aku tak nampak mu masuk tandas. Mu jawab kan dia? Bukti dia sebab tandas bersih. Bukti tandas bersih. Tandas bersih menunjukkan ada seseorang yang telah membersihkan tandas tadi. Betul tak? Saya tanya dia, boleh ke tak tandas bersih tanpa membersih? Dia pun kata saya, pagal itu. Maknanya mu ni gila, dia kata saya. Mana boleh berlaku, dia kata, tandas bersih tanpa orang bersih? Saya katakan dia, boleh ke atas muka bumi ni manusia ada, semua ada tanpa pencipta? Senyap dia. Dia pun sudah. Dia start lah kali dia kata, tiap-tiap hari, sebab bilik saya sebelah tandas, tiap-tiap hari dia mari bincang dengan saya. Mu royak lagi. Kat aku, saya tak tahulah, mungkin satu hari dia masuk Islam dah, Abang Yaakob tadi. Dan dia buat kerja dia kata, betul juga. Aku tandas bersih, tiba-tiba tak ada pembersih. Pelik tu. Atas muka bumi ni semua ada, pokok semua ada, tanpa pencipta. Mustahil, dia kata. Jadi, dia kata, mung lah pernah yang jawab, yang menyebabkan aku suka dengan mung. Saya tak tahu nak jawab gitu. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi hidayah. Ya. Jadi, Allahu Akbar. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidayah Islam mula-mula sekali. Iman. Tu sebenarnya. Saya tak usah kecek lagi puasa. Sebab apa? Kalau kita berpuasa, Islam kita tidak mensyukuri dengan sebab nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita seorang Muslim. Kalau kita tidak syukur, tak ada faedah. Dan kita tak syukur Allah Ta'ala bagi iman, Allahu Akbar. Dan kita tidak bersyukur Allah Ta'ala bagi ihsan. Sebab apa? Allah Ta'ala apabila dia suruh kita berpuasa, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dalam satu hadis, bukan dalam Quran, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man sama Ramadana, gam dia lepas tu, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, baru boleh dapat pahala. Kalau kita berpuasa, apa puasa? Sebab Tuhan suruh. Saya pernah tengok ada seorang hamba Allah, dia solat, dia solat. Dia solat, Masya Allah, dia ambil wuduk dengan secepat mungkin, Masya Allah. Cepat dia ambil wuduk, tapi air dekat sebelah dia ambil wuduk. Dan saya tengok dengan mata saya sendiri, last sekali, dia semaya lorak-lorak. Dia katakan dengan saya, Allahu Akbar, semaya ni wajib batu kita semaya ni. La kabinahi, tak boleh kita solat. Tak boleh kita solat. Tak. Kerana tak boleh. Kalau tak wajib aku tak semaya dah. Ramai orang gitu. Dia kalau nak pergi semaya buat apa? Dia takut sebab Tuhan larang. Ada dah dia semaya tu untuk, ya Allah, Mu telah bagi kepada aku Islam, ya Allah. Jadi aku semaya ni untuk mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Ada dah kita semaya gitu. Kalau kita semaya gitu, saya confirm akan meneleh air mata kita. Mungkin meneleh air mata kita. Nangis. Tok Imam ni baca lama. Aku nyepak Tok Imam apa ni. Tak. Contoh. Nangis tu bukan nak khusyuk dengan Allah. Tak. Saya tak kata orang lain. Ada satu hari saya mengajar, hari Selasa malam Rabu. Hari Selasa malam Rabu ni kebanyakan ada bola. Kelantan ke ikutlah bola gapo-gapo tak. Saya mengajar di Balasah. Kalau ada bola, di Balasah tu ramai orang mari. Dan setengah-setengah orang katakan, Ustaz tahu tak, bapa apabila ada malam bola, ramai mari dengar Ustaz mengajar. Hak saya dengar tu ramai dah, tapi ramai lagi. Sebab apa? Ustaz Ridwan ni, kalau mengajar, dia tahu ada bola, dia berhenti awal. Dia sanggup mari ke masjid. Baguslah. Tak, baguslah. Satu segi baguslah. Tak. Masa tu saya dah bagi sikit-sikit. Jadi, Masya Allah, puak-puak ni, sebab kalau pergi masjid lagi, Tok Imam orang ngajar tu dia akan habis masa pukul 9. Pukul 8.45 tak ada bola. Dia pusing sebab baru ni masa Kelantan ni dia bagi ke seluruh peminat Kelantan RM1,000 baru ni. Tak. Batu kena tengok bola. Ada bagi tak RM1,000 seorang? Ada. Tak bagi. Tapi berpuasa ni. Kita tak nampak berduit, tapi iman ya, iman kita. Dan alhamdulillah dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan, tiga perkara ni menyebabkan puasa di antara kita berbeza.
Ada orang dia Islam, tapi iman dengan ihsan dia tak kemah. Bila dia berpuasa kerana wajib. Sebab tu bila kita tengok dia puasa tu rusing. Ingatkan rusing azab tu rusing bila orang nak buka. Rusing. Aku ni dia kena nak beli kuih. Subhanallah. Tengoklah hari pertama puasa nanti membazir. Tak kata orang lain, saya ni bila pergi kedai kan berasa ayah saya aku habis ni. Sungguh seruk habis tu. Pernah saya beli. Saya tak kata kau orang, saya beli. Pernah saya beli pada tahun 2009 saya beli. Subhanallah. Lepas pada tu bila beli tak habis simpan dalam peti. Bila simpan dalam peti, tak apalah. Esok berangat. Tak berangat dah. Sebulan duduk situ, buai lepas tu. Membazirnya kita. Okey. Jadi saya nak rakyat sini ingat baik-baik, apabila kita ada Islam, kita mesti menghayati Islam. Apabila kita ada iman, mestilah kita menghayati iman. Dan apabila ada ihsan, mestilah menghayati ihsan. Dan dalam masa yang sama, nombor satu, jangan lupa bersyukur pada Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang sesiapa bersyukur, Allah taala tambah lagi nikmat. Tapi jangan jadi macam seorang hamba Allah, diroyak ke isteri dia, wahai sayangku, abang bersyukur kerana dapat seorang isteri. Isteri dia kata, lain kali bos sebut gitu abang. Suami dia kata, apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau mau bersyukur, Allah taala akan tambah lagi. Jadi saya takut abang tambah lagi isteri. Bukan gitu mana dia ya. Bukan gitu mana dia. Jadi ingat baik-baik ya. Masa sampai pukul 10.30 pagi ni deh. 10 minit lagi masa ya. Jadi di sini saya nak royak ni. Sekarang ni kita dapat bersyukur. Nak cari mana iman Iman hak kita ada ni ada juga Maiding. Assalamualaikum. Saya nak iman ni tingkat atas ke tingkat bawah? Dia tak ada. Iman tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Lepas tu ke apa? Okey, tak boleh nyanyilah takut. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Nak iman, mesti kembali pada Allah. Nak bersyukur Islam, mesti kembali pada Allah. Nak ihsan, mesti kembali kepada Allah. Lepas kita kemah keming hak ni, masuk bulan Ramadan, baru kita rasa kenikmatan bulan Ramadan. Nak rasa nikmat bulan Ramadan, ni iman kena kemah dulu sebelum hari bulan Ramadan. Betul dulu. Pernah dah kita bersyukur pada Allah Ta'ala setiap hari yang mana Allah Ta'ala bagi kita Islam, bagi kita iman, bagi kita ihsan. Betul hati dulu, baru masuk ke bulan Ramadan. Kalau kita masuk bulan Ramadan hak nak mari ni, kita tak rasa kenikmatan Islam, kita berpuasa atas syarat je. Berapa puasa? Tuhan marah. Tidakkah puasa itu mendidik kamu? Didik gapo tak tahu. Entah isi minyak sikit. Bismillah. Kalau kita tanya orang, didik iman, didik gapo? Kita tak akan rasa benda tu. Sikit pun tak akan rasa, kecuali apabila betul-betul kita menghayati Islam, betul-betul menghayati iman, betul-betul menghayati ihsan, dengan kita bersyukur. Nak syukur tengok orang kafir. Jangan gigit kafir. Nak syukur kan aku ni, nampak. Tak, okey. Bersyukur nikmat yang Allah Taala bagi pada kita insya-Allah ya. Okey, sekarang ni barulah saya nak buka bulan puasa ni. Allahu akbar ya. Masya-Allah. Masa ya. Sebab saya lewat mari tadi. Okey, jadi sekarang ni kita nak masuk dalam bulan Ramadan tak lama lagi. Ahli Jumaat sebelum nak masuk bulan Ramadan ni hati semua ada rasa gapo? Ada rasa pusing tak? Pusing tak boleh makan pagi roti canai, kedai mamak.
Mamak spicy ke? Ada rasa kita tak? Kerana kita rasa. Kita kena rasa rusing. Rusing ke apa? Rusing nombor satu. Tahu rusing ke apa? Bukan rusing Allahu Akbar, tak cekak lah nak puasa. Bukan gitu. Rusing takut-takut Allah Ta'ala ambil nyawa kita sebelum puasa. Ada rusing ke tu tak? Ada kata rusing. Saya ingat lagi sekali tu saya bertugas jadi imam di satu madrasah. Saya subuh tu terakhir bulan Syaban. Saya balik semaya subuh dekat bilion. Ada kereta terbalik, tayar duk atas. Ya. Jadi saya pun tengok ramai dah berhenti, saya lah orang nak pergi mengajar. Kalau tak ada orang mungkin saya pergi juga tolong tak. Tapi dah ramai dah orang, kalau saya pergi pun takut saya pergi tanya nak tolong ke apa? Boleh tolong duk dia. Takut orang kata gitu saya. Tak silap orang gitu saya. Last sekali saya pun pergi. Petai tu saya tanya, "Gana hok aksiden tu gana?" Ustaz mati lah lu situ. Allahu Akbar, masya-Allah. Sehari lagi nak Ramadan. Allah Taala ambil nyawa kita. Allah Taala ambil nyawa dia. Di sini maaf. Saya nak tanya ahli jemaah semua, siapa confirm hari ni dia hidup sampai betul? Ada surat, kalau ada surat nak tengok surat tu. Disign oleh malaikat Jibril. Diluluskan oleh malaikat Mikail. Tak ada. Ada siapa yakin dia boleh hidup sampai petang ni? Bulan puasa kau dekat kita kena kau rusing. Kau rusing buat apa? Takut-takut tidak berkesempatan. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita rasa mereka-mereka yang telah meninggal dunia di bulan Syaban sebelum Ramadan, mereka ini terlepas daripada kenikmatan bulan Ramadan. Tak boleh rasa gitu. Mungkin Allah Ta'ala ampun dosa dia. Tak. Tidak semestinya mati boleh puasa ni masuk syurga. Orang kafir mati boleh puasa. Ke ada kafir tak mati boleh puasa? Orang kafir mati boleh puasa. Tak. Jadi Allahu Akbar, alhamdulillah. Sekarang hari ni insya-Allah 5 minit lagi masa. Tak apa kita boleh lebih sikit masa insya-Allah. Boleh tak insya-Allah? Insya-Allah sampai pukul 5 petang Pertama, keutamaan berpuasa. Keutamaan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kesia belah kepada kita semua amalan-amalan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah tadi, kesemua apa dia? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Kita baca dulu terjemah ya. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah Ta'ala telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Allahu Akbar. Nombor satu sekali ni, apa tu buat bulan puasa Ramadan tu ni?
Kita pernah fikir tak? Sebenarnya Allah Ta'ala ni betapa sayangnya dia pada kita, betapa sayangnya dia pada kita. Dia cari pasal semua nak suruh kita masuk syurga. Allah Ta'ala dia buat syurga, dia buat neraka. Dan Allah Ta'ala dia buat syurga, buat neraka, sebenar-benarnya bukan dia nak suruh masuk neraka. Dok sebenarnya Allah Ta'ala ni dia buat syurga dan neraka, dan sebenarnya Allah Ta'ala nak ke seluruh manusia atas muka bumi ni masuk syurga belaka. Neraka sebenarnya dicipta di antara sebab-sebab dia nak membersihkan orang untuk masuk syurga juga. Orang Islam dia confirm 100% insya-Allah masuk syurga. Yang menjadi masalah kemungkinan besar masuk lewat ataupun ditangguh masuk syurga tu sebab ahli syurga mereka-mereka yang suci. Mereka-mereka yang suci akan menduduki syurga, akan menjadi penghuni syurga, calon-calon ahli-ahli syurga. Apabila tak suci, waktu tu kena dimasukkan ke dalam neraka untuk menyucikan daripada segala dosa, barulah ambil masuk dalam syurga. Tapi ada dah Allah Ta'ala ni, cuba kita perhati dah, dalam setahun Allah Ta'ala buat ke dia? Allah Ta'ala buat 1 bulan, bukan 1 hari, 1 bulan dah. Di bulan tadi Allah Ta'ala siap sangat kita nak tolong kita. Allah Ta'ala ikat setan-setan, ikat setan nak suruh kita beramal, nak suruh kita puas hati beramal. Dan dalam bulan puasa Allah Ta'ala sebut pula, ambillah 10 akhir Ramadan 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nak royak kata Allah Ta'ala nak sungguh kita masuk syurga. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala ampun dosa kita semua, makna kita telah suci daripada dosa-dosa dan kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi apa Allah Ta'ala tak buat sebulan, dari setahun ni sebulan? Sebulan ni boleh ampun dosa je, sebulan ni nak uji dosa. Ada tak? Tak ada. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Di sinilah kita dapat faham Allah Ta'ala Maha Penyayang, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Dalam masa setahun dia kata buatlah banyak amalan, aku akan bagi pahala. Buatlah. Tiba-tiba Tuhan kata, okey, sebulan puasa ni aku sedia untuk meminta ampun daripada aku, untuk mentambah amalan-amalanmu. Tapi Allah Ta'ala sesekali tak sedia sebulan. Masuk bulan ni aku akan bagi kepadamu, kalau mu curi aku akan bagi dosa lebih berganda-ganda. Ada tak? Hebat Allah Ta'ala ni. Kalau buat dosa, Allah Ta'ala tidak ganda dosa pada kita, tak. Tapi bila buat pahala, Allah Ta'ala ganda pahala. Allah Ta'ala sebenarnya hebat dia ni, dia cari pasal nak suruh kita masuk syurga. Tapi hak tak usah syurga siapa? Cina tak? Kita nak syurga? Tak? Sungguh kalau kita tanya sekarang mau, dia kata nak. Bapa tak semayang ya? Tahu ke? Tuhan tak beri hidayah lagi. Kita tumbuk kali muka dia, Bob. Maaf lah, Tuhan tak beri hidayah lagi, saya tak tumbuk awak. Ingat baik-baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita rasa boleh puasa ni, kalau kita ada je poin, so poin, Allah Tuhan, hebatnya mu Tuhan, mu sedia boleh puasa, nak ampun dosa aku. Allah, malunya aku bila masuk boleh puasa, tak rasa gabung satu. Relax je. Ya, relax je puasa-puasa, relax je. Tak ada masalah, kita relax je. Sekali tu saya ngajar di sekolah, satu sekolah ya. Sekolah tu pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan UPSR. Pelajar-pelajar ni masya-Allah terbahagi pada 2. Saya tak ingat, yang penting kita royaklah 20 orang 20 orang. 10 orang ni hak cikgu-cikgu kata demo ni di antara calon-calon dapat 5A. Tapi kalau tak ada 5A pun sekurang-kurang di antara mereka kebanyakannya dapat B. C mustahil dapat. Ni, dalam kelas 20 orang, 10 orang ni confirm dah. InsyaAllah sekurang-kurangnya B. Sekumpulan lagi, Masya Allah, cikgu kata Alhamdulillah popok ni confirm dah boleh C. Okay, terima kasih banyak. Alhamdulillah bagi masa saya. Boleh lagi jemaah dek? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sekumpulan popok ni hak confirm dah dapat 5A, hak ni lagi ni confirm dah dapat C. Tu memujuk C, mungkin D. Memang ada hak dapat D. Saya tengok di antara dua-dua pelajar tadi, sebab saya ditugaskan untuk tengok masa
ujian percubaan UPSR. Sebelum 2-3 hari ujian UPSR tu, puak-puak bakal dapat 5A. Kaluk sungguh puak ni. Bapa mu kaluknya mu dapat 5A dah kan? Tak boleh ustaz, takut kita. Pusing Bapa mu pusing. Pusing tak takut tak dapat 5A. Mari kat saya, Ustaz Ridwan tolonglah doa kita ustaz. Semaya hajat aku gapo ikutlah ustaz. Sapu kepala kita ustaz. Contohlah dia kata gitu. Saya pun okey boleh. Saya tapa kali. Contoh. Dah jangan. Lah kali ramai budak 10 orang ni tok pehel sikit je. Tanya cikgu kan ni satu apa jadi sebelah. Contohlah, saya pening. Contoh. Dia tanya cikgu, pening tanya cikgu. Dan setiap hari bersama buku, main bola pun, main tak nak berhenti dah. Apa nak baca ni? Apabila saya tengok budak-budak bakal dapat 5C ni. Ni. 5C ni, relax pada dia. Tak ada pun main dengan saya, ustaz rusing Rusing ke apa? Rusing takut tak dapat 5C. Apa rusing takut tak dapat 5C-nya? Takut kita dapat 5D. Masya Allah. Royaklah 5A. Puan-puan ni tak ada sore pun main kat saya, ustaz doakan supaya saya berjaya. Sebab dia confirm dah tak berjaya. Betul tak? Orang nak berjaya ni tak? Kalau sungguh, gi mari, belajar, semaya, khusyuk. Masa tu lepas biasa tak khusyuk balik. Ada khusyuk ni. Puan-puan ni, subhanallah, relax je. Pehel ke tak? Alhamdulillah saya pehel. Ni buku ni. Dalam buku tu. Dalam buku tu ke apa? Cuba royak ke ustaz sikit. Dia baca. Dak mu pahal ke apa? Ni yang saya baca ni. Siapa setara tu? Nak royak sini ke dia yang kita dapat faedah dari sini? Mudah je. Orang yang mana bakal menduduki syurga dia kaluk atas muka bumi ni. Dia rusing. Tiap-tiap hari rusing. Dan orang bakal, na'udzubillah min dhalik, na'udzubillah, minta jauh banyak. Orang yang bakal menduduki neraka walaupun sekejap, dia relax je, dia tak takut. Kalau lewat sembahyang subuh, bapa mana azab, astagfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau puasa ngupak kat orang, bapa kita taubat apa ni? Pintu taubat buka semua. Kita nak tahu kita di golongan mana so? Golongan yang akan berjaya di dunia dan di akhirat ke golongan yang tidak berjaya? Kalaulah kita jenis kaluk, rusing semua, tak beramal soleh, rusing semua, tak bangun tahajud, rusing semua, banyak amaran-amaran yang kita tak buat, rusing, insya-Allah kita bakal ahli syurga. Tapi kalau duduk atas muka bumi ni tak rusing, relax aja. Dah, hari ni tak semaya duha. Semaya duha apa? Allahu Akbar. Semaya duha pahala sedekah tu. Kalau tak ada lepas ni semaya belakang jujuk sini. Janganlah ada musalla dia, ada musalla sini. Ada musalla. Apabila kita tak kaluk, ketahuilah kita bukan ahli yang kita nak. Orang yang nak syurga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberitakan masuk syurga dan sahabat-sahabat diberitakan untuk masuk syurga, macam mana perasaan mereka? Perasaan mereka bukan kata, yes, betul lah ni aku beramal banyak. Duk. Nabi SAW apabila ditanya oleh Aisyah tanya dia, tidak Tuhan apa dah dosamu? Tidak Tuhan confirm dah mau masuk syurga kan Nabi? Bapa duk kaluk beramal sampai bekok kaki-kaki ni? Tak? Bekok kaki-kaki beramal apa ni? Nabi jawab kan, awala akuna abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Siapa tahap Nabi ni boleh bersyukur? Kita ni tak tahu ni tak? Nabi semaya tahajud bekok kaki-kaki. Kita bekok kaki buat apa? Kita makan daging banyak gaut. Bekok kaki kita apa? Kita main bola. Bekok kaki. Tak boleh semaya apa? Bekok kaki ni. Semaya rumah memanglah. Saya kalau bekok kaki tak cakap semaya rumah, bila sehat semaya rumah juga. Buat gapo gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka yang akan berjaya di sini, orang-orang muslim daripada kalangan lelaki, perempuan, mukminat,
qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, kesemua ni di antaranya as-saimina was-saimat. Mereka ini kepada Allah Taala janji, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Taala janji dengan puak-puak ni, insya-Allah kita semua apa dia? Aku akan ampun dosa puak-puak ni dan aku akan beri balasan syurga. Kalau kita mari bulan puasa ni, nak puasa ni tak, kita tak ada perasaan nak membaiki balik, nak jadikan bulan Ramadan adalah madrasah tarbiyah untuk diri kita, mentarbiah diri kita. Kalau tak ada benda ni, rugi sungguh. Sebab kalau kita rugi bulan puasa tahun ni, tahun depan belum tentu lagi kita dapat. Tengok hak umur 30 tahun tu, hak kata mati tak, 30 tahun, best tahun dengan saya, rusing saya, minta lah Tuhan tak. Tahun ni tak berpuasa dah dia, insya-Allah Allah Taala ampun dosa dia deh. Tapi kita belum tentu lagi Allah Taala ampun dosa kita. Jadi nak mari bulan puasa ni, bersyukurlah ke semua nikmat Allah Taala bagi dan baiki diri. Baiki diri ni kita tak lagi kat pomeng baiki diri saya ni. Pomeng kata mari sini aku tikai. Tak boleh. Baiki diri kita sendiri, kena baiki diri kita. Dan ingat baik-baik, dalam masa yang sama tadi baru saya dengar di IKIM FM ulangan tadi dia kata gana ikecek bab musuh syaitan ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaga-jagalah daripada musuh-musuh yang mengganggu kita. Dan ingat baik-baik, bulan Ramadan ni musuh-musuh kita ni akan dibelenggu, akan diikat. Tapi kalau kita masih lagi tak beramal, maknanya kita saya pergi doktor mungkin tahu ya, saya nak pergi cek uric acid, kecil manis, darah tinggi, gigi. Ditanya saya, puasa tak? Puasa. Tak puasa ke ni? Dia kata kena puasa dulu baru boleh cek. Oh, kena puasa dulu baru boleh cek. Selepas kita puasa pada makan lah, minum boleh. Ya. Pergi cek, dia kata ustaz ada penyakit ni. Maknanya penyakit ni bukan kerana ustaz makan. Tak, memang penyakit ni ada dengan ustaz ni. Kena jaga makan, kena kurang makan minum. Kena patai makan. Memang saya patai jumpa. Ya. Jadi last kali alhamdulillah nak buat gaya kurang. Cuma salah makan daging maring, mari pulak gaul. Allah, mari rasa sikit-sikit ni. Masalah kau gaul. Okey. Jadi bulan Ramadan nak mari ni, bulan Ramadan nak mari ni dia. Bulan Ramadan Allah Taala ikat setan. Sebab Allah Taala yasiat lajak kita mungkin baru ni sebelum puasa kita tak boleh bangun tahajud, tak boleh semaya duha, tak boleh semaya banyak solat-solat dan kita tak semaya, bapa setan kacau. Allah Taala pun beres. Aku nak terah, aku ikat setan kan mung. Lepas ikat setan tak semaya juga, mung tu setan. Dah maaflah tu. Tak. Setan, maaf bukan kata kau ni, nak maknanya tak. Alhamdulillah hak mari ni jujur, alhamdulillah ya, insya-Allah. Jadi apabila di bulan Ramadan tak berubah, mari bulan puasa tak berubah, semaya subuh lewat, semaya tahajud tak bangun, dak pun nyejamak habis semaya tahajud dengan subuh. Dak pun semaya. Bapa semaya duha 4 rakaat ni? Saja nak pahala. Bapa 2 rakaat pertama tadi baca kunut, 2 rakaat kedua tak baca kunut. Mu semaya subuh ke? Maaf terlewat. Lah semaya subuh rupanya. Subuh pukul 10. Masya-Allah. Kalau masuk bulan Ramadan tak berubah, maknanya kita sendiri bermasalah, bukan setan tu. Sebab setan tu ikat dah. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau kita tahu puasa tak? Ramai di antara kita tak tahu molek puasa, bagi puasa. Dia sendiri tak tahu apa dia puasa. Kihnya Allah Taala wajibkan. Kalau ada perasaan dalam hati kita sebab puasa ini wajib, tu saja yang kita rasa tak cukup. Perasaan dalam hati selain daripada perasaan kita yang mana puasa itu wajib, kita kena rasa sebenarnya puasa ini di antara sebab-sebab pengampunan dosa. Puasa ini di antara sebab-sebab Allah Ta'ala nak tarbiyah aku, kau meningkat ke satu tahap. Dan kebaikan berpuasa, Allahu Akbar,
Amat banyak sekali. Tapi kita sendiri tak usah kata tak tahu, lepas tahu pun buat-buat tak tahu. Masya Allah. Dan bab puasa ni saya teringat satu kisah sambil-sambil. Kisah ni ustaz saya cerita, Masya Allah. Dia ngajar, selepas habis ngajar tu dia bagi masa 10, 20 minit, 5 minit ke untuk sesi soal jawab. Jadi semua orang tanya. Tiap-tiap hari, setiap kali dia ngajar mesti ada orang tanya dia. Satu hari ustaz ni kata, okey, hari ni aku bagi peluang untuk bertanya. Tapi bukan awak semua akan tanya. Saya nak bagi peluang kepada orang yang duduk sebelah kanan saya ni. Sebab orang yang duduk sebelah kanan saya ni, semenjak saya mengajar tak pernah tanya saya. Orang lain tanya belakang, dia ni duduk dekat tak tanya. Hari ni saya bagi peluang pada awak. Dia ni suka hati. Allah, ustaz terima kasih lah bagi peluang pada saya. Saya sebenarnya nak tanya malu, takut-takut soalan saya tu bodoh. Jadi hari ni saya nak tanyalah, dah ustaz bagi saya peluang. Okey, tanya. Dia katakan, ustaz kata baru ni kalau puasa ni kita mula puasa daripada sebelum terbitnya matahari, iaitu waktu subuh, sapalah terbenamnya matahari waktu kita berpuasa. Malam tak perlu puasa. Dia pun jawab, ustaz jawab, betul. Puasa ni kena daripada pukul pagi siapa dah terbenamnya matahari. Betul. Soalan awak ke apa? Soalan saya, ustaz, dah kita puasa daripada pagi, siapa dah terbenamnya matahari. Soalan saya, ustaz, kalau matahari tak terbenam, bila saya dah buka puasa? Ustaz kata, mulut dia lagi bagus. Betul sungguh soalan mu ni, bo tanyalah soalan. Mana boleh matahari tak terbenam? Masya Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Kamal Sapa dah. Jadi seterusnya insya-Allah ya. Di antara hadis Nabi yang berkaitan dengan puasa, kehebatan berpuasa ya. Puasa adalah perisai. Perisai ni kalau orang perang dia pakai perisai lah. Pedas perisai sah. Perisai ni digunakan untuk tak silap kena. Tak? Kau ada perisai ni kau kena. Tak boleh guna perisai tu. Tak? Jadi Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'." Wahai sekalian anak muda. Suka syawal. Barang siapa di antara kalian mampu, hendaklah dia menikah. Kerana menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa kerana puasa merupakan perisai baginya. Apa puasa jadi perisai? Ini adalah kehebatan puasa. Di antara kehebatan puasa di bulan Ramadan pula. Kerana bulan Ramadan, dengan kita berpuasa dan kita rasa keletihan berpuasa, kita boleh baca banyak Quran, betul tak? Ni, kadang-kadang ngatuk baca Quran lagi, lapar, mulut nganga baca Quran lagi. Tapi bukan boleh puasa bila tak kalau bukan bulan Ramadan,